Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim. وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala. Pada malam ni dapat kita sambung pengajian kita Kitab Risalah Tauhid, yang mana kita sebenarnya kalau dari sudut Tauhid, dari sudut uh, uh, pegangan-pegangan yang penting semuanya dah lepas. Kita masuk di penghujung dah ni. Kita berada di penghujung dah. Yang mana saya tak syarah panjang pun, hujung-hujung saya baca aja. Yang mana kita dah lalu setelah sifat Rasul, kemudian masuk percayakan kitab 119, muka surat 119 Rumi, Jawi muka surat 20. Muka surat 78. Muka surat 78 ataupun muka surat 76, muka surat 73. Pada muka surat 73, pada muka surat 73, 74, 75, 76, 77. Yang Jawi Yang Rumi muka surat 119, 120, 121, 122, 23, 124, 125. 125, 126. Saya tak bahas panjang. Sebab ianya perkara yang biasa kita ulang-ulang dan kita semua dah sedia maklum. Kita semua dah sedia maklum dah, percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat. Termasuklah percaya pada hari kiamat pun kita dah sedia maklum dah. Saya agak ringkaskanlah syarahan tu. Dan kita akan habiskan juga pada bulan Ramadan ni. Kita akan khatamkan pada bulan Ramadan ni. Jadi ada masa sikit-sikit lagi itulah. Ada lagi 1, 2, 3. Mungkin 3 kali. Ataupun payah banyak pun 4 kali. Cukup-cukup lah. Bulan Ramadan maka khatamlah. Sesiapa yang ikut daripada awal, maka dia khatam lah kan. Jadi kita masuk hari kiamat pada malam ni, percaya pada hari kiamat. Percaya pada hari kiamat. Muka surat 127. Tak ada apa sangat yang perlu kita bincangkan. Bukan sebab perkara tu tak penting. Perkara tu penting. Sebab kita dah sedia maklum. Kita dah bahas banyak kali. Kita dah selalu dengar daripada kecil sampai ke besar. Kan? Jadi saya lebih kepada baca sekitab je.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Adalah yang dikatakan hari kiamat. Masuk hari kiamat kita ni. Adalah yang dikatakan hari kiamat itu ialah nama bagi masa yang berlaku di dalamnya segala kejadian huru-hara. Apa yang dimaksudkan dengan hari kiamat? Adalah satu nama, hari qiyam. Qiyam ni sebenarnya bangkit. Qiyamah, hari kebangkitan, bangkit. Qiyam kan? Qiyam kan berdiri. Hari kiamat tu apa? Beriman pada hari kiamat, beriman pada hari kiamat. Kita selalu sebut, kalau kita nak beriman dengan sesuatu perkara tu, kita kena faham dulu atau kenal dulu, kena tahu dulu apa benda tu. Maka beriman kepada hari kiamat, nak beriman macam mana kalau kita tak tahu hari kiamat tu apa? Jadi nak sebut di sini. Hari kiamat, qiyam tu adalah nama bagi masa. Nama bagi satu masa yang akan berlaku nanti. Masa tu akan jadi kejadian huru-hara. Itulah nama hari kiamat. Kejadian huru-hara. Itu yang dipanggil hari kiamat. Maksud huru-hara tu bila berlaku? Setelah mati, kemudian dibangkitkan, kan? Setelah mati kerana tiupan sangkakala, tu hari kiamat lah tu. Permulaan kiamat lah tu. Kemudian dibangkitkan. Hidup balik. Kemudian pada mahsyar dan sebagainya. Dia akan sebut satu-satu nanti. Itulah dia panggil hari kebangkitan. Mulanya, bila mula hari kiamat ni? Dari semenjak dibangkitkan semula sekalian makhluk yang telah mati. Itu mula hari kiamat. Bermula hari kiamat adalah mula dibangkitkan balik. Bukan bermula daripada mati. Maksudnya mati biasa ni. Tapi dia bermula daripada kebangkitan. Sebab tu orang yang tidak beriman, dengan azab kubur, tidak dijatuhkan hukuman kafir ke atasnya. Sedangkan kita wajib beriman. Azab kubur tu ada. Tapi kenapa orang yang tak beriman, tak percaya dengan azab kubur, tak dihukumkan kafir, sedangkan antara rukun iman adalah percaya kepada hari kiamat, kan? Kerana pendapat mu'tamad adalah bermulanya hari kiamat yang wajib kita beriman ialah apabila dibangkitkan. Bukan apabila mati. Bukan, bila dibangkitkan. Oleh kerana itu, sesiapa yang mengingkari azab kubur, dengan maksud dia mati kan masuk kubur dulu, nak tunggu kiamat, maka tidak dihukumkan kafir ke atasnya, tapi berdosa besarlah, fasik. Dosa tu dosa, kita wajib beriman dengan azab kubur. Tapi dia tak beriman. Engkau kafir kerana tak beriman. Antara rukun iman adalah percaya kepada hari kiamat. Permulaan hari kiamat adalah mati, azab kubur. Maka engkau tak percaya azab kubur tu, maka engkau kafir kerana tergolong dalam orang tak mempercayai hari kiamat. Tidak. Tak tergolong. Memang kita wajib beriman dengan azab kubur. Tetapi dia bukan termasuk dalam rukun iman yang wajib dipercayai, yang termasuk dalam hari kiamat, yang mana kalau tidak beriman, kufur. Kan rukun iman, kalau kita langgar rukun iman, kufur, kan? Kerana itulah para ulama mengatakan tak kufur kalau menolak azab kubur. Cuma berdosa, mestilah berdosa. Berdosa besar, fasik, tapi tak kufur. Tapi kalau tolak hari kebangkitan, lepas kita mati ni tak bangkit-bangkit dah. Jadi debu gitu je, tak bangkit-bangkit dah. Sampai bila-bila. Dan apa sahaja yang berlaku selepas kebangkitan, semua dia tak percaya. Syurga neraka dia tak percaya. Titian sirat semua tak percaya. Itu semua kufur. Semua kufur. Kerana dia tak percaya setelah dibangkitkan.
Dibangkitkan dia tak percaya, dan apa yang terjadi selepas dibangkitkan pun dia tak percaya. Maka dia termasuk tidak percaya, tidak beriman kepada hari kiamat, maka dia kufur. Tapi kalau dia tak percaya, tidak beriman kepada sebelum hari kiamat, sebelum tiupan sangkakala, sebelum dibangkitkan, dia panggil kiamat kecil. Kiamat kecil. Apa kiamat kecil ni? Mati ya, kiamat kecil. Dalam masuk kubur, azab kubur. Semua tu dipanggil mati kecil. Ataupun kiamat kecil. Bukan mati kecil, kiamat kecil. Maka dengan macam ni, dengan keadaan ini, tak berdosa, bukan tak berdosa, tak kufur tapi berdosa. Alright. Mulanya dari semenjak dibangkitkan semula, sekalian makhluk yang telah mati dihidupkan semula. Maknanya mulanya semenjak dibangkitkan, bukan bermula mati ya, bermula dibangkitkan hari kiamat ni, bermula dibangkitkan semua sekalian makhluk yang telah mati dihidupkan semula, hingga ahli syurga masuk ke syurga dan ahli ke neraka masuk ke neraka. Itulah dipanggil hari kiamat. Bila dah masuk syurga, dah masuk neraka, dia tak panggil hari kiamat dah lah. Itu waktu tu kekal selama-lamanya. Bila dah masuk syurga, selesai hari kiamat tu, hari kebangkitan. Jadi yang wajib kita percaya hari kiamat ni, kalau tak percaya kufur, kalau tak percaya tidak beriman, kalau tak percaya batal Islam ni, batal iman ni, adalah tak percaya dari sudut hari kiamat ni, tak percaya daripada mula dibangkitkan tu sehingga syurga. Semua tu dia tak percaya, maka kufur dia. Disebut juga hari akhirat. Disebut juga ada nama lain bagi hari kiamat. Dia ada nama lain. Nama lain bagi hari kiamat adalah hari akhirah. Akhirat, akhir yang terakhir. Kerana masa ini penghabisan hari dunia. Maka itu adalah hari yang terakhir lah. Hari dunia. Lepas pada itu tak ada hari dah. Sebab dah tak ada matahari. Bila tak ada matahari, tak adalah hari. Kenapa tak ada matahari? Kiamat kan. Maka hari terakhir itu dia panggil hari akhirat. Dan juga dinisbahkan hari akhiratnya adalah hari kiamat juga. Ataupun hari terakhir sebelum nak duduk di alam kekal selama-lamanya. Alam kekal abadi sebelum tu, perbicaraan tu dipanggil hari akhirat. Iaitu nama lain bagi hari kiamat. Dinamakan juga Yaumuddin. Dinamakan juga Yaumuddin. Hari agama. Maliki Yaumiddin. Tu hari agama. Ataupun hari balasan. Hari balasan, Yaumuddin. Hari balasan ataupun hari agama. Apa maksud hari agama? Kenapa hari agama dinamakan hari balasan? Agama-agama ni, dia adalah satu keadaan, satu suruhan dan satu tegahan. Itu dia panggil agama. Ada yang disuruh, ada yang ditegah. Kalau yang disuruh tak buat, maka ada balasan-balasan, ada pahala dosa pahala. Kalau yang disuruh yang disuruh buat, maka ada pahalanya. Yang disuruh buat tak buat, maka ada dosanya dan sebagainya. Itu sebanyak agama lah tu. Kita hidup di atas dasar agama kan. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Jadi bila kata Yaumuddin, hari agama dengan maksud hari balasan, hari dikira adakah dia hidup atas jalan agama. Hari itulah hari pengiraan. Adakah dia ikut atas jalan agama? Jika tidak, adalah balasan-balasan yang dibalas mengikut janjian, mengikut perjanjian yang dijanjikan dalam agama. Betul-betul dipanggil Yaumuddin. Hari agama. Hari agama tu apa? Hari balasan. Balasan orang yang tak hidup di atas jalan agama dan balasan orang yang hidup di atas jalan agama. Dua-dua ada balasan, balasan baik, balasan buruk. Kerana di dalam tempoh itu, di dalam tempoh hari kiamat tadi, manusia dibalas segala pekerjaannya. Manusia tadi dibalas segala pekerjaannya. Apa yang dia buat tu dibalas. Apa pekerjaan apa yang dia buat, kalau baik dibalas baik, kalau buruk dibalas buruk mengikut jalanan agama. Sama ada baik atau jahat dan lain-lain, sama ada baik atau jahat. Itulah. Dan lain-lain nama lagi seperti Yaum Al-Hasyar dan Yaumun Nusyur. Semua antara nama-nama lain bagi
Nama-nama lain bagi hari kiamat. Banyak lagi nama-nama lain sebenarnya. Hari kiamat juga nama hari penyesalan. Hari penyesalan. Kerana pada waktu itu setiap orang akan menyesal. Tak ada orang yang tak menyesal. Hari kiamat ni. Lepas tu dia panggil hari penyesalan. Tak ada orang yang tak menyesal. Orang masuk neraka pun menyesal. Orang masuk syurga pun menyesal. Orang masuk neraka menyesal sebab perbuatan dia di atas dunia menyebabkan dia masuk neraka. Menyesal lah. Habis orang yang masuk syurga dah, kenapa pula menyesal? Kerana dia menyesal kalau dia tahulah nikmat macam ni, dia akan buat lebih lagi ibadah kat atas dunia supaya dia naik pada syurga yang lebih tinggi. Contoh gitulah. Jadi orang masuk syurga pun menyesal, orang masuk neraka pun menyesal. Jadi nama tu dipanggil hari penyesalan. Jadi banyak lagi lah nama-nama lain hari kiamat ni. Maka termasuklah di dalam kiamat itu segala huru-hara yang akan berlaku. Bermula mati, ditiup sangkakala, kemudian dibangkitkan, bermulalah hari kiamat. Bermulalah huru-hara. Huru-hara macam mana? Yang akan berlaku seperti dihimpunkan manusia di padang mahsyar. Dihimpunkan satu padang yang luas. Padang tu istilah je. Sebenarnya satu kawasan yang sangat luas, berbumbungkan arash pada waktu tu. Bumbung kita arash dan satu tempat yang sangat luas yang dinamakan padang. Jangan ingat macam padang bola sepak ke, bukan. Padang satu tempat yang dihasyarkan, yang apa disebut, dihalau kot, tentu kot. Bila dibangkitkan, bila dah dibangkit daripada kubur, dah mati tadi, dibangkitkan, dah mati, bangkitkan, lepas tu malaikat kita panggil halau kot. Suruh macam tu, macam kita banyak sangat kambing ke, ayam kita banyak sangat kambing lah kot, kambing lembu, kita nak suruh dia masuk kandang tu, kita kan je pergi, tu dia panggil hasyar. Pergi. Macam halau boleh tak? Sehingga masuk. Masuk ke satu kawasan, pergi ke satu kawasan. Kawasan tu namanya mahsyar, padang tempat yang dihalau. Macam tu kot. Tujuan tempat dia suruh pergi ke satu tempat beramai-ramai. Okay. Berhimpun semua di situ. Dikira dan ditimbang segala amalan di dunia. Segala amalan dunia ni dikira dan ditimbang. Yang dipanggil hisab dan mizan. Hisab tu matematik lah, ilmu hisab kan, matematik lah. Kira-kira. Mizan tu timbangan, neraca. Lepas ditimbang segala amalan dekat dunia tu, lepas pada tu meniti sirat. Meniti sirat. Satu laluan, satu jambatan boleh kita kata juga. Dan lain-lain. Dan selepas tu macam-macam lagi. Sebab tu kita minta Allah tunjukkan kita ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Supaya kita dekat padang mahsyar nanti meniti titian sirat nanti lurus saja. Titian sirat secara lurus, taklah titian sirat tadi terlalu kecil. Tak nak gitu. Terlalu kecil, lebih kecil daripada rambut. Tak nak macam tu. Nak macam highway. Malah nak sepantas kilat. Sirat kita tu, titian tu. Bagaimana akan disebutkan setengah-setengahnya, dahsyatnya huru-hara pada masa itu. Memang huru-hara, keadaan huru-hara pada hari kiamat nanti tadi, hatta masing-masing tidak kenal mengenal. Masing-masing bukan tak kenal mengenal, kenal, tapi tak sempat nak tegur siapa. Macam tu maksudnya. Kalau yang kenal pun lari daripada dia. Tak mau duduk dekat-dekat. Takut nanti jadi masalah. Dia dakwa ni macam mana? Itu maksud tidak kenal mengenal. Anak tidak kenalkan bapa. Bukan tak kenal tu maksud, kau siapa? Bukan. Maksud tak kenal bapa tu, dia tahu tu bapak dia.
tapi tak sempat nak bertegur siapa. Malah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ada kejadian bapa lagi daripada anak, anak lagi daripada bapa, suami lagi daripada isteri, isteri lagi daripada suami dan sebagainya. Itu maksud tak kenal. Sebenarnya kenal. Memang dalam Quran menceritakan memang kenal. Mereka yang kenal malah kalau dapat catatan yang baik, masing-masing akan jumpa balik keluarga masing-masing. Dekat padang mahsyar tu dengan seronok tunjuk scroll, tunjuk kitab yang dia terima. Oh, dapat kitab dengan tangan kanan. Wa ashabul yamin, ashabus shimal. Tu cerita dalam surah Waqiah tu. Jadi kalau terima dengan tangan kanan, dapat je kitab ataupun buku catatan dengan tangan kanan, seronok pergi jumpa mak bapak. Kalau mak bapak tu sama-sama beriman, oh dapat tangan kanan, oh seronok jumpa balik. Bukan tak kenal. Maksudnya seolah-olah macam tak kenal sebab selalu sibuk dengan hal diri sendiri, nak selesaikan masalah dia sendiri, tak sempat nak bertegur siapa, malah maksud tak kenal tu siap lari daripada mak bapak, lagi pada anak-anak, takut didakwa. Suami tidak kenalkan isteri, isteri tak kenal suami. Bukan sebab tak kenal. Banyak sangat suami tak melakukan tanggungjawab dekat isteri. Banyak sangat isteri melanggar perintah-perintah suami, nusyus dan sebagainya. Lagi ya. Jadi lari itu seumpama tak kenal. Dan lain-lain lagi. Tujuan hari ini, hari kiamat, ialah kerana hendak dijalankan kira-kira. Nak kira-kira. Dia nak dijalankan kira-kira dosa pahala semua tu yang dia buat atas dunia. Dan memutuskan hukum pekerjaan yang dilakukan pada masa hidup di dunia. Dan memutuskan hukum pekerjaan yang dilakukan pada masa hidup di dunia. Tu tujuan. Kerana nak kira balik pekerjaan-pekerjaan yang dia buat dekat atas dunia masih dia hidup. Nak balas. Sebab kita hidup di dunia, dia kat dunia ni bukan tempat bukan tempat yang adil. Dekat atas kita hidup dekat atas dunia ni bukan adil, bukan tempat adil. Berlaku ketidakadilan di atas dunia ni. Kita cari macam mana adil sekalipun, tetap juga tak juga. Orang yang jahat kaya raya, sihat. Orang yang miskin baik, orang yang baik tapi miskin pula. Adil ke? Kalau kita nak fikir adil, kita lah, otak kita lah, akal kita. Orang yang jahat tu kaya raya. Adil ke orang yang membunuh lepas sebab dia pandai ambil peguam? Orang yang dibunuh, keluarga dia sedih sampai ke sudah. Adil ke macam tu? Adil ke orang yang rasuah dan sebagainya? Banyaknya rasuah dia, tapi hukumannya tak setimpal. Tak setimpal di hukuman dunia. Sedangkan orang-orang baik tak pun kaya-kaya sangat. Orang baik ni tak pun senang. Orang baik, mak bapak baik, anak sakit kanser, susah payahlah mak bapak ni. Nak dibandingkan dengan mak bapak kafir, jahat, tak sembah Allah, sembah berhala, malah memusuhi Islam lagi. Anak sihat walafiat, semua doktor. Adil ke kalau kita nak fikir akal kita ni? Maka bilakah keadilan yang sebenarnya? Keadilan sebenarnya ni hari kiamat. Nah, atas dunia sentiasa ada je ketidakadilan berlaku. Jadi sebab itulah perlu dikira balik di hari kiamat nanti. Yang kena tindas, yang kena aniaya, jangan risau. Dunia ni bukan tempat keadilan. Akhirat tempat keadilan. Di dunia ni dapat lepas, di akhirat tak boleh lepas. Sebab tu dikira balik tu.
Lepas itu dapatlah ketentuan hal masing-masing sama ada ke syurga atau ke neraka. Masa tu barulah ke neraka, ke syurga, mengikut uh, pekerjaan amalan apa yang dia buat ketika di atas dunia. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Habislah ringkas je. Wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya dan mengiktikadkan bahawa sungguhnya hari kiamat itu mesti akan datang dengan tiada ditentukan masanya. Apa yang kita nak pegang lagi adalah pasti akan ada hari kebangkitan. Bila tak tahu. Tapi mesti akan sampai satu masa kita akan dibangkitkan. Bukan kita aja yang mati sebelum ini, 1000, 2000, 3000 tahun akan dibangkitkan. Bila sampai waktunya. Dan tak ditentukan masanya, hanya Allah je yang tahu. Dan di masa itulah berlakunya segala perkara, dan di masa itulah berlakunya segala perkara yang tersebut tadi. Maka waktu itulah berlaku semua perkara yang tersebut tadi. Tersebut tadi tu apa? Tersebut tadi itulah. Dibangkitkan pada mahsyar, hisab, mizan, sirat dan lain-lain. Ada lagi. Haud Nabi, telaga kan? Telaga Kautsar, macam-macam lagi ada. Okay? Itu selepas dibangkitkan, masa itulah terjadi perkara-perkara yang tersebut tadi. Menurut bagaimana yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi. Apa yang ada dalam hadis dan Quran, itulah yang akan berlaku. Wajib ia percaya dan mengiktikadkan bahawa sekalian manusia dihidupkan oleh Tuhan semula. Kena iktikad dalam hati, Allah akan hidupkan balik kita semua. Kemudian daripada matinya, setelah kita mati, keadaannya macam mana dibangkitkan tu? Keadaannya serupa bagaimana kejadian yang ia masa di dunia. Sekaliannya. Macam mana dia dekat dunia, macam tu dia akan dibangkitkan apabila bangun daripada kubur. Kalau dia mati umur 60, dibangkitkan umur 60 nanti. Dia mati umur 15, dibangkitkan umur 15. Dia akan dibangkitkan macam mana dia mati. Macam tu dia mati, macam itulah dia akan dibangkitkan. Dihimpunkan di padang mahsyar. Dan berlakulah di sana segala hal yang tersebut itu. Maka berlakulah segala hal yang tersebut sebut semua tadi tu akan berlakulah pada waktu itu. Demikian juga dihimpunkan di tempat. Demikian juga dihimpunkan di tempat ini sekalian jin, malaikat dan binatang. Bukan manusia aja. Malaikat pun akan dibangkitkan. Dihimpunkan jin juga, binatang juga. Kenapa mereka dibangkitkan? Malaikat binatang tu dia tak guna, dia mana ada dosa pahala. Dia mana ada timbang neraca, mizan dan sebagainya. Kenapa dia dibangkitkan? Binatang dibangkitkan untuk menjadi saksi. Dan untuk membalas balik kejahatan-kejahatan orang yang buat dekat dia. Sebab tu dibangkitkan. Malah jika binatang sama binatang buat zalim pun akan dibalas. Dia kambing bapok badan besar. Kawan tu tak salah pun, mentang-mentanglah baka kecil. Dia pergi tanduk kawan tu sampai berdarah. Mentang-mentang dia besar. Dibangkitkan kat padang mahsyar nanti, yang kecil tadi, yang berdarah-darah tadi, dibangkitkan dia jadi besar. Yang tanduk dia kat atas dunia ni, padahal tak ada hal apa ni, jadi kecil. Maka engkau zalim aku kat atas dunia kan? Maka sekarang aku akan tanduk balas balik. Lepas balas balik, maka selesailah. Bila selesai, maka lepas pada tu tak ada syurga neraka lah, kambing kan. Cuma habis gitu je, jadi debu dah. Malaikat dibangkitkan untuk apa? Malaikat dibangkitkan untuk bekerja dan untuk
menjadi saksi juga. Untuk menjadi saksi pada hari itu. Ataupun kalau tak jadi saksi, yang lain-lain untuk memuliakan pada hari itu. Malaikat. Jin. Jin mukallaf. Jin akan dibangkitkan kerana ada dosa pahala dan ada syurga neraka pada jin. Okay, habis. Apabila hampir kiamat, ditiup sangkakala yang pertama. Apabila hampir kiamat, ditiup sangkakala yang pertama. Binasalah alam semuanya hancur lebur. Hancur lebur. Ditiup sangkakala yang pertama, hampir kiamat. Belum kiamat lagi. Hampir kiamat. Ditiup sangkakala yang pertama. Israfil tiup sangkakala. Binasalah alam semuanya hancur lebur. Itulah hari kehancuran. Armageddon. Tiada tinggal suatu apa pun. Bagaimana di dalam Quran telah menerangkan cara hancurnya alam ini. Quran dah terangkan. Hari kiamat nanti akan hancur alam ni. Cara hancur pun Quran cerita. Pada tiupan sangkakala yang pertama. Belum kiamat. Itu bukan kiamat. Kiamat lepas dibangkitkan. Tiupan sangkakala kedua. Ni tiupan sangkakala pertama. Hancur alam. Hancur semua. Dengan keadaannya. Macam mana keadaan hancur tadi? Yang pertama, pecah belah langit. Langit pecah belah macam mana tu? Allah tak tahulah pecah belah macam mana. Runtuh berterbangan berketul-ketul. Pecah belah langit, runtuh berterbangan berketul-ketul. Sehingga berlaga di antara setengah dengan setengahnya. Berketul-ketul. Maksudnya terbelah berketul-ketul, hancur. Sehingga berlaga di antara langit dengan langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, semua hancur. Macam mana kita nak bayangkan? Kita langit pertama pun tak pernah tengok. Yang kita tengok ke atas tu bukan langit lagi tu. Kita panggil dah langit lah. Tapi sebenarnya langit atas 500 tahun perjalanan. Memang tak nampak dengan mata kita. Tak tahulah macam mana nanti. Di antara satu langit dengan langit yang kedua, langit ketiga, habis. Hancur dan berlaga sesama mereka. Seperti firman surah Al-Infitar. Ayat yang pertama. Idzas sama'u fatarat. Apabila langit itu pecah belah dan runtuh. Langit akan berpecah dan runtuh langit. Itu yang berlaku yang pertama. Yang pertama, langit akan runtuh. Yang kedua, habis bintang berselerak jatuh dan berubah dari tempatnya, dari orbitnya. Berubah. Yang sedia. Dan tidaklah lagi matahari dan bulan berjalan dengan teratur seperti biasa. Lepas langit tu dah hancur berlaga sesama dia, maka berselerak jatuh bintang-bintang. Macam mana tu? Dah tak ada graviti, tak graviti, orbit, tak orbit, tak ada dah. Dan bila berubah tempat, accident lah. Dan tidaklah lagi matahari dan bulan berjalan dengan teratur. Matahari langgar bulan, bulan langgar bumi dan sebagainya. Ngeri sebenarnya. Kalau bayang. Matahari dan bulan berjalan dengan teratur. Tak berjalan dengan teratur seperti biasa. Sebagaimana firman Tuhan. Wa idzal kawakibun tafarat. Apabila bintang-bintang itu jatuh berselerak di udara dan berubah dari tempatnya. Nah, ini ayat kedua surah Al-Infitar.
Jadi bintang-bintang berselerak, berubah tempat. Matahari sebagainya, planet-planet berlaga habis semua. Itu yang kedua berlaku. Yang ketiga, apabila telah berlaku dua hal yang di atas ini, sehingga pecah belah bercerai-cerai dan bergoncang, yang di atas ke bawah dan yang di bawah ke atas, berbalik punggung. Tu dalam kurungan tu berbalik punggung. Apa berbalik punggung? Tunggang terbalik. Tunggang terbalik habis dah. Berpecah-pecah, bercerai-berai, bergoncang, di atas ke bawah ke atas, maka tiba-tiba laut pun, lepas tu baru laut. Dia bukan laut dulu. Laut last. Laut, maka tiba-tiba laut pun menyemburkan air naik melimpah ke atas bumi hingga tenggelam semuanya. Lepas tu bawa air naik. Kenapa air naik? Waktu tu graviti lah. Graviti dah rosak. Graviti matahari, graviti bulan, graviti bumi rosak. Planet-planet yang lain mendekat dan sebagainya. Jadi kacau semua, kacau bilau semua. Jadi menyebabkan air laut tu dia melimpah. Kan ada kan kalau bulan purnama, air laut macam mana, bulan kecil macam mana, bulan besar macam mana kan. Dia air laut tu surut ataupun pasang dia bergantung kepada bulan tu. Graviti bulan. Jadi masalahnya bulan tu pun dah problem dah. Dah ke mana-mana pun tak tahu dah bulan. Bumi pun dah pusing terbalik dan sebagainya. Bumi memang pusing terbalik pun kan. Yang barat pusing ke timur dan sebagainya. Jadi air laut pula melimpah ke atas bumi dan tenggelam semuanya. Tidak ada daratan lagi. Langsung tak ada darat. Tak ada darat langsung. Dan tidak diketahui di mana lautan Pasifik. Oh, gitu. Di mana lautan Atlantik? Tak tahu dah. Pasifik, Laut Cina Selatan, tak ada dah. Tak tahu mana-mana dah. Bercampur habis. Dan lain-lain. Dan tidak diketahui di mana utara, di mana selatan, di mana timur dan di mana barat. Waktu tu tak tahu dah mana timur, barat. Tak tahu dah mana-mana waktu tu. Bahkan semuanya jadi laut. Semua jadi laut. Sebagaimana firman Tuhan. Wa idzal biharu fujjirat. Dan apabila laut menyemburkan airnya naik ke bumi. Allah. Kemudian, sambung lagi. Apakala telah naik air gunung, kan? Apabila telah naik air, gunung berapi meletup, mengeluarkan apinya, mengeluarkan laharnya. Maka pada waktu itulah terbungkus naik tanah-tanah kubur serta keluar barang yang di dalam bumi daripada tulang-tulang dan sebagainya. Bila air penuh, ingatkan bila air ada, gunung berapi, terpadamlah. Tidak. Bila air dah semua meliputi muka bumi ni, kemudian gunung berapi mengeluarkan laharnya. Jadi bila keluar macam tu, automatik yang dalam tanah naik jadi terkeluar. Jadi macam api itu keluar, api lahar lah kita panggil kan, gunung berapi keluar daripada dalam. Jadi yang dalam-dalam tu semua naik ke gunung berapi tu keluar. Macam tu. Naik apa tulang tak tulang yang semua duduk dalam tu semua keluar macam tu. Sekali dengan lahar. Dia sebut sini api. Dia lahar, api lah kita panggil. Keluar, tarik ke bawah, keluar gitu. Keluar kat luar tu ada air. Kan air keluar, masuk daripada dalam, keluar. Jadi macam mana tu? Jadi seolah-olah macam kita gali pakai cangkul tu kan? Kan dia jadi tanah tu naik terbalik-terbalik. Soalan macam tu.
Waktu itulah terbungkus naik tanah kubur serta keluar barang-barang yang di dalam bumi daripada tulang-tulang sebagainya. Kemudian titah Tuhan kepada malaikat meniup sangkakala yang kedua. Ada ulama mengatakan lama tu. Di antara sangkakala yang pertama dan kedua tu ada kata 40 tahun, 400 tahun, 4000 tahun. Jadi lama, bukan sekejap, lama. Dia tak sebut berapa lama lah. Kemudian titah Tuhan kepada malaikat meniup sangkakala yang kedua. Tenang lama tu, tiuplah sangkakala yang kedua. Sangkakala yang kedua ni membangkitkan alam. Maksud membangkitkan alam tu, hidupkan balik. Dia seolah-olah macam menghidupkan semula. Tiupan sangkakala tu akan menghidupkan semula. Bila tiupan sangkakala yang kedua, Allah akan turunkan dia macam hujan. Seumpama hujan. Macam mana tu wallahu alam, yang akan menitik terkena pada ajbuz zanab. Ajbuz zanab adalah salah satu makhluk yang tidak musnah dengan tiupan sangkakala yang pertama. Tiupan sangkakala yang pertama ada yang tak musnah. 10 perkara tak musnah. Ada 10 perkara yang tak musnah. Antara yang tak musnah adalah ajbuz zanab. Tulang kecil, tulang tongkeng yang ada pada belakang punggung. Daripada tulang belakang kita, ujung sekali kat punggung tu, ujung sekali. Dia panggil ajbuz zanab, satu tulang halus. Yang ianya takkan musnah. Dia seumpama macam benih kita. Bila Allah turunkan seumpama hujan, hujan tadi tu kena je ajbuz zanab, maka macam tumbuh balik. Manusia tadi, hidup balik. Daripada ajbuz zanab, benih manusia tu. Okay? Tiba-tiba hidup tiap-tiap orang. Bagaimana rupa asal masa di bumi. Macam mana rupa asal masa bumi? Dibangkitkan balik pada tiupan sangkakala yang kedua. Sebagaimana firman Tuhan. Wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila tanah kubur terbungkus naik keluar barang yang di dalamnya. Ini secara ringkas saja. Secara ringkas je. Secara detailnya dalam Quran banyak lagi kisah-kisah peristiwa yang berlaku ketika hari kiamat, ketika berlakunya kiamat, ketika dibangkitkan. Lagi besar, lagi banyak lah. Okay. Jadi apa yang kita nak percaya sebenarnya ni? Apa yang kita nak percaya dengan hari kiamat ni? Kita percayalah tadi, semua kita dah berpegang dengan hari kiamat, apa yang berlaku setelah dibangkitkan. Jadi apa yang nak kita beriman? Susah juga nak beriman semua. Iyalah semua, tapi apa dia detailnya? Detailnya ada kat muka surat 131. Kepercayaan terhadap hari kemudian. Apa yang nak percaya? Yang nak kita pegang adalah yang nak kita beriman adalah kita beriman dengan hari kiamat. Okey, kita beriman dengan hari kiamat. Apa yang kita nak beriman? Yang maksud hari kiamat tu? Yang pertama, soal dua daripada malaikat mungkar nakir kepada mereka yang mati. Ini yang pertama. Mungkar nakir akan menyoal. Itu yang kita perlu pegang. Yang ini mungkar nakir yang akan soal tadi ni belum dibangkitkan lagi, masih lagi dalam kubur. Yang ini wajib beriman. Yang mana siapa yang tak beriman dengan soal ni, soal setelah dalam kubur nanti yang belum kiamat maka ulama mengatakan tidak jatuh kufur. Siapa yang tak percaya tapi
Fasik dosa besar. Tak percaya soal tau, soal kubur. Tapi kalau tak percaya kepada malaikat mungkar nakir, itu tak boleh. Itu termasuk, itu kufur. Itu termasuk dalam percaya pada hari kiamat. Bukan. Itu termasuk dalam percaya kepada malaikat. Tu. Muka surat 124 tu, ada 10 fardu ain wajib percaya. Ada 10 fardu ain wajib percaya. Yang ke-9 dan ke-10 muka surat 124 adalah mungkar dan nakir. Dia fardu ain. Dan dia di bawah malaikat. Tak percaya mungkar dan nakir, kufur. Habis ni kata, soal 2 daripada malaikat mungkar nakir kepada mereka yang mati ni, kata kalau tak beriman tak kufur, tapi dosa besar ni, jadi fasik ni. Yang tak kufur tadi, soal. Bukan malaikat tu. Malaikat tu beriman. Malaikat tu kena beriman. Tak beriman kufur. Aku beriman dengan malaikat mungkar nakir. Aku cuma tak beriman, tak percaya soal kubur tu lepas mati. Tu yang aku tak percaya. Maka tidak kufur. Tak kufur. Tapi berdosa besar lah. Yang kedua, nikmat atau azab di dalam kubur. Ini juga perlu beriman. Nikmat atau azab di dalam kubur. Dalam kubur ada nikmatnya. Ada orang bila mati, dia seumpama tidur. Sedar-sedar tiupan sangkakala kedua dah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu ya wailana. Kata mereka, habislah kita, celakalah kita. Man ba'athana. Siapa yang membangkitkan kita? Min marqadina. Daripada perbaringan kita. Ada yang macam tu? Sekejap, nak tengok surah Yasin tu. Ada saktah lagi kat situ. Malah ada saktah. Surah Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Saktah ada kat situ. Berhenti tapi jangan tarik nafas. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, aduhai celaka kami. Siapa yang membangkitkan kami daripada tempat-tempat tidur kami? Kuburlah. Inilah yang dijanjikan. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Ada keadaannya macam tu. Keadaannya iaitu macam tidur. Macam tidur. Ada yang kalau tidur tu kira nikmat lah tu kan. Ada yang kena azab. Kena azab. Soal-soal tak boleh jawab, kena azab sampai kiamat. Ada. Wajib beriman. Siapa tak beriman, berdosa besar. Tapi tak kufur. Berdosa besar. Fasik, duduk dalam dosa dia 24 jam. Selagi dia tak beriman dengan soal mungkar nakir dalam kubur, nikmat atau azab dalam kubur. Okay. Yang ketiga, dihidupkan semula mereka itu bagaimana rupa asli. Lepas tiupan sangkakala yang kedua dihidupkan macam rupa asal lah. Dihimpunkan di padang mahsyar menerima berbagai-bagai hal mengikut iman dan amalan masing-masing. Dihimpunkan dekat padang mahsyar nanti pun wajib kita beriman dan wajib beriman dihimpunkan dekat padang mahsyar dan macam-macam berlaku peristiwa di padang mahsyar. Peristiwa orang berjalan dengan muka, peristiwa ada yang menerak, peristiwa yang mandi peluh,
peristiwa yang lemas dengan peluhnya, peristiwa yang ada apa? Ada naungan, arash, maksudnya dia tak panas. Peristiwa ada yang dapat pakaian, ada yang telanjang. Peristiwa ada yang haus yang tak pernah dia rasa haus. Ada peristiwa yang dia tak rasa haus pun sebab dia telah diberi minum. Dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa itu semua wajib beriman. Dan macam mana boleh jadi macam-macam peristiwa, keadaan di padang mahsyar? Hal mengikut iman dan amalan masing-masing. Bergantung pada kita lah. Bagi yang banyak menginfakkan, dia infak makan, dia infak minum dekat masa bulan Ramadan ni, maka waktu tu Allah bagi dia minum di padang mahsyar, maka tak haus dia. Tu perkara tu. Kenapa dia boleh tak haus? Orang lain haus sebab dia rajin, dia suka infak. Infak situ, infak sini. Kenapa orang lain telanjang, dia tak telanjang? Kerana dia suka infak. Dia infak baju ke, infak apa kat orang. Jadi dekat padang mahsyar nanti Allah bagi dia pakaian. Ada yang telanjang. Jadi peristiwa yang berlaku di padang mahsyar mengikut iman masing-masing lah. Iman dan amalan masing-masing. Itu yang nak kena pegang. Dah 4 dah. Yang pertama, pegang soal munkar nakir dalam kubur. Yang kedua, nikmat azab kubur. Yang ketiga, nikmat azab kubur. Yang kedua, sampaikan terhimpit 2 tulang rusuk azabnya. Sebab bumi marah sangat, himpit, kecilkan kubur dia yang dah memang kecil tu. Sehingga berselisih tulang rusuk. Azabnya. Wajib beriman? Wajib. Kemudian, dihidupkan balik dengan rupa asli, beriman. Yang keempat, dihimpunkan kat padang mahsyar, dihimpunkan kat mahsyar. Dan dihimpun tu macam-macam peristiwa yang berlaku, macam-macam keadaan mengikut iman dan amal. Yang kelima, memohon syafaat daripada anbiya. Pergi jumpa Nabi Adam sebab lama sangat dah, beribu tahun dah menunggu. Mauqif dia panggil, mauqif, menunggu lama sangat dah ni. Pergi cari Nabi Adam sebab dia bapa segala manusia. Kemudian Nabi Adam pun tolak, pergi cari Nabi lepas seorang, lepas seorang, lepas seorang. Sehingga ke cari beribu-ribu tahun cari tu. Ramai orang ni, orang, binatang ada, jin ada, malaikat ada, ramai sangat. Jadi nak cari ni daripada sejak Nabi Adam lagi. Dibangkitkan semua. Tak tahulah berapa ramai. Jadi nak cari tu makan masa yang lama. Akhir sekali sampai kepada Nabi kita sendiri pun menggunakan syafa'atul uzma. Syafaat untuk mencepatkan perbicaraan. Bila cepat perbicaraan, mempercepatkan perbicaraan, menyebabkan perbicaraan tu cepatlah. Dan kita umat Nabi dapat potong queue antara yang terawal dibicarakan. Berbanding dengan umat-umat lain kena tunggu belakang. Dahlah dia tunggu lama dah. Dahlah dia hidup dah lama lah. Kemudian dia mati duduk dalam kubur sebelum kiamat dah beribu tahun dah. Bila dibangkitkan tunggu beribu tahun lagi. Bila mula bicara, mereka tunggu belakang. Kita depan. Itu sebagai kelebihan umat Nabi SAW. Yang keenam, dijalankan kira-kira atas segala amalan yang dilakukan di dalam dunia. Dijalankan kira-kira atas segala amalan yang dilakukan dalam dunia. Kalau orang tu buat amalan baik atas dunia, maka bukan kehidupan lah kita kata, perjalanan dia di padang mahsyar mengikut amalan dia tadilah, mudah sebagainya. Jadi maknanya dijalankan kira-kira segala amalan yang dilakukan di atas dunia. Dan dikirakan dan dihisap amalan-amalan yang dibuat tu semua hisap. Kira satu. Dihisap kan. Dikira balik satu-satu. Apa amal-amal yang dibuat atas dunia. Ditimbang segala amalan manusia antara amalan yang baik dengan amalan yang jahat. Bila dah dikira semua amalan yang dibuat baik jahat semua, ditimbang. Nak tengok mana baik, mana banyak. Baik ke jahat. Nak timbanglah ni. Yang ke-8, dibahagikan kepada semua orang surat. Buku lah atau catatan, buku catatan. Yang mana buku catatan tu, catatan yang selama kita duk buat tu lah. Di atas dunia, baik jahat apa semua tu. Dibahagikan kepada semua orang surat. Ada orang dapat tangan kanan malaikat,
Ada orang dapat tangan kiri malaikat, ada orang dapat kod belakang malaikat. Macam ni, malaikat bagi ni, kod belakang. Surat tu atau buku catatan. Kemudian dikira dan ditimbang amalannya. Mestilah nak kena timbang. Ambil timbanglah. Mana jahat, mana baik, mana banyak. Yang kalaulah banyak belah pahala, maka bahagialah dia. Banyak belah dosa, maka celakalah dia. Yang ke-9, melalui titian. Titian ni titian syarat lah. Terletak atas neraka menyeberang ke syurga. Syurga belah sana, lepas tu ada jambatan, titi. Titi itu bergantung pada orang. Ada orang titi dia macam highway. Ada orang titi dia kecil halus saja, macam tali. Dia bergantung pada amalan orang tu lah. Ada orang laju melalui titian tu. Ada orang perlahan, ada orang merangkak dan sebagainya. Dan dekat titian tu, masa duk lalu tu, ada cangkuk-cangkuk daripada neraka kat bawah ni. Cangkuk naik. Angkat. Cangkuk. Jadi bukan kata, oh lalu akunya agak besar juga jalan aku ni. Mujurlah kot. Maksudnya, kalau sebesar rambut macam ni, nak ni, kejap-kejap bom jatuh. Itu kalau halus. Tapi kalau besar, sedepa, dua depa, tiga depa, besar tu. Oh, kalau macam ni, kalau besar macam tu, selamatlah aku. Jangan, belum tahu lagi. Sebab ada cangkuk daripada bawah. Daripada neraka kat bawah tu ada cangkuk keluar. Kalau kena dia ambil jatuh. Walaupun dia betul besar, tapi cangkuk tu hati-hati juga. Macam tu lah. Waktu tu tak boleh guna skill. Waktu tu bergantung pada amalan aja. Bergantung pada amalan, bergantung pada syafaat Nabi. Tu aja yang kita perlukan waktu tu. Skill tak? Aku dulu gimnastik. Jalan atas tali halus je. Di antara KLCC bangunan pertama ke bangunan kedua tu, aku tak pakai jambatan. Aku naik. Orang gelak aku Spiderman. Aku naik tali je jalan. Jatuh tu memang mati. Tapi tak jatuh. Tak boleh pakai skill dah waktu tu. Semua amalan. Lalu titian. Itu yang wajib pegang. Yang ke-9. Yang ke-10 wajib pegang. Orang mukmin masuk ke syurga. Dan orang kafir dan munafik masuk ke neraka. Yang ni wajib beriman juga ni. Tak beriman, kufur. Batal iman dia. Maksudnya apa? Orang mukmin, orang yang beriman akan masuk ke syurga. Dan orang kafir dan munafik akan masuk ke neraka. Yang munafik ni, munafik yang kekal neraka. Dia ada munafik akidah. Munafik akidah kekal neraka. Dia kafir. Di sisi Allah dia kufur. Tapi munafik bukan munafik akidah, munafik perangai masih lagi Islam, masih lagi beriman. Ciri-ciri munafik bila bercakap bohong. Dia buka je mulut dia, pembohong. Itu dah panggil ciri munafik. Dia diberi amanah, dia langgar. Dia langgar je amanah. Dia khianat. Tu ciri munafik. Jadi bila macam tu, bila dia berjanji, dia mungkiri. Dah janji, lepas tu dia mungkir janji. Itu dia panggil ciri munafik. Yang itu tak kekal neraka. Yang kata kekal neraka munafik ni munafik akidah. Maksudnya dalam hati dia tak suka kat Islam, tak percaya kat Islam, tapi luar macam Islam. Itu dia panggil munafik akidah. Mereka ni akan masuk neraka. Tapi munafik perangai, ciri munafik kena kira lah. Tengoklah mana baik banyak ke, jahat banyak ke, yang tadi tu, yang timbang tadi tu. Okay. Jadi orang mukmin wajib kita beriman akan masuk ke syurga, dan orang kafir munafik akan masuk ke neraka. Kenapa kita wajib beriman? Kerana dalil syarak. Dengan maksud dalam Quran menyebut. Kalau dalam Quran kata orang kafir masuk neraka, orang beriman masuk syurga,
Quran yang dalam Quran kata gitu, maka kita wajib beriman lah. Maka kita boleh kata mustahil orang kafir masuk syurga. Mustahil orang kafir masuk syurga. Kenapa pula mustahil? Kan Allah Maha Kuasa. Macam mana kita nak faham tu? Kan Allah Maha Kuasa. Oleh kerana Allah Maha Kuasa, Allah boleh je nak masukkan orang kafir ke dalam syurga, orang yang beriman ke dalam neraka. Boleh kan sebab Allah Maha Kuasa? Macam mana kita nak letak tu? Nak letak betul-betul. Ya, betul. Dari sudut kemampuan, Allah boleh je. Harus bagi Allah masukkan orang kafir ke dalam syurga, masukkan orang beriman ke dalam neraka. Boleh aja. Dari sudut Allah mampu. Allah boleh buat. Allah Maha Kuasa. Tapi kena ingat satu, Allah sendiri janji. Dan Allah sendiri mengatakan ada tersebut dalam Quran bahawasanya orang kafir akan kekal neraka, orang beriman akan masuk syurga. Dan Allah itu telah menjanjikan orang Islam, orang beriman masuk syurga, orang kafir Allah janji untuk dia masuk neraka. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak memungkiri janji. Kerana memungkiri janji adalah sifat, bukan sifat kesempurnaan. Dia bukan sifat kesempurnaan. Jadi, apabila Allah dah berjanji yang ada dalam Quran, kemudian Allah memungkiri janji yang ada dalam Quran, maka di situ adalah satu sifat kelemahan atau sifat bukan sifat kesempurnaan. Maka rosaklah sifat ketuhanan. Jadi walaupun dari sudut kebolehan, Allah boleh je nak buat, iaitu masukkan orang kafir ke dalam syurga, masukkan orang beriman ke dalam neraka, boleh je walaupun dah janji. Bukan walaupun dah janji. Boleh aja, tapi oleh sebab Allah dah janji. Yang mana memungkiri janji itu adalah sifat-sifat bukan sifat kesempurnaan. Dia ada sifat yang keji, memungkiri janji. Maka mustahil lah juga. Jadi mustahil, dia bukan mustahil direct. Mustahil direct macam mana? Mustahil Allah masukkan orang kafir ke dalam syurga, orang beriman ke dalam neraka. Mustahil orang masukkan. Tu tak juga. Tak, bukan mustahil direct. Tak mustahil. Dari sudut hukum akal, boleh terima aja. Hukum akalnya boleh terima. Allah nak masukkan orang kafir dalam syurga, boleh. Akal kita boleh terima. Allah Maha Kuasa. Tapi kalau kita tengok dari sudut hukum syarak, yang Allah janji, Allah dah janji dan Allah kata dia tidak memungkiri janji. Jadi bila Allah masukkan orang beriman ke dalam syurga, orang beriman ke dalam neraka, orang kafir ke dalam syurga, maka Allah telah memungkiri janji. Bila Allah telah memungkiri janji, maka rosaklah sifat-sifat yang kesempurnaan. Sifat-sifat baik itu rosak. Maka kita tahu, kita berpegang bahawasanya Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Dan tak ada sifat-sifat yang tak layak bagi Allah. Kita dah pegang awal-awal dah macam tu. Maka boleh kita kata balik, mustahil orang kafir masuk ke syurga, mustahil orang beriman masuk neraka. Bolehlah kata mustahil. Tapi bukan mustahil direct. Mustahil dia kona-kona jauh. Kona sikit. Dia panggil aridi. Mustahil yang mendatang. Bukan mustahil direct. Mustahil direct macam mana? Allah, Tuhan, Allah Tuhan. Tapi Allah ada dua. Tuhan ada dua. Itu mustahil direct. Dia tak payah kona-kona dah. Allah boleh kalau Allah nak ada anak. Boleh kalau Allah nak ada anak. Itu mustahil direct dah. Dia tak payah kona-kona dah. Itu mustahil direct. Boleh kalau Allah nak ada isteri. Memang mustahil direct. Yang ini mustahil juga. Orang beriman masuk neraka, orang kafir masuk syurga, mustahil juga. Tapi bukan mustahil direct. Dia mustahil dia kona sikit. Melalui hukum syarak. Okay. Wajib kita percaya. Dah habiskanlah. Cepat-cepat sikit habis ni. Okay. Baca je. Tak susah pun. Tambah-tambah bulan ni bulan Ramadan. Lagi lama duduk dalam majlis ilmu, lagi besar pahala. Hari biasa dapat pahala wajib duduk dalam majlis ilmu macam ni. Hari tu hari biasa. Bulan Ramadan kali 70. Kita duduk sembahyang tarawih tadi. Sembahyang tarawih tadi. Sunat. Yang mana sunat pahala dia macam fardu. Kita dapat tadi. Tarawih tadi macam fardu. Duduk majlis ilmu ni, cerita tentang syurga neraka hari kiamat ni,
yang macam pahala tarawih tadi kali 70. Cuba bayang, ni lagi besar pahala ni daripada tarawih. Sebab kali 70. Maknanya fardu tu kali 70. Setiap yang fardu kali 70, setiap yang sunat jadi fardu. Jadi kalau kita sembahyang 5 minit 2 rakaat, 5 minit 2 rakaat tarawih dapat pahala sunat. Sepatutnya dapat pahala sunat sebab tarawih tu sunat. Tapi 5 minit tadi dapat pahala wajib tadi. 5 minit. Jadi maknanya 5 minit dapat pahala wajib dengan maksud 5 lah. 5 wajib dapat 5 pahala wajib. Kita sembahyang 2 rakaat saja cukup. Sembahyang tarawih tadi dapat 5 wajib. Sebab 5 minit. Kita ambil minit. Tapi kita duduk dalam majlis ilmu 5 minit sebab ilmu ni fardu ain, maka 5 minit tadi setiap satu tu kali 70. Mana 70 7 kali 5? Berapa? 5 minit. Tadi dapat 5 je. 5 pahala fardu. Kita duduk dalam ni 5 minit kali 70. Maknanya 350. Duduk 5 minit dapat 350 pahala fardu. Sembahyang tarawih pun dapat 5. Kita dapat ni 350. Itu baru 5 minit. Belum. Tak, kita dah sejam dah. Dekat sejam dah duduk. Sebab tu saya tetap juga mata kuyu-kuyu macam ni pun. Tak larat nak celek pun. Penat sekali pun. On juga. Nak kata rugi kalau berhenti pengajian. Sebenarnya rugi sangat-sangat. Memberhentikan pengajian ni sangat rugi pada bulan Ramadan. Yang kita nak tiga pondok-pondok yang pada bulan Ramadan, dia berhenti. Kita nak tiga pondok lah. Pondok memang berhenti bulan Ramadan. Awal-awal tu, 15 Syaban dah berhenti. Lepas tu Ramadan penuh berhenti, memang tak ada. Lepas tu sehingga 15 Syawal. Tak apalah mereka berhenti 2 bulan. Sebab diorang belajar hari-hari, pagi, petang, siang, malam selama 10 bulan. Sesuai lah kalau dia berhenti 2 bulan baca Quran semua. Kita punya bukan majlis ilmu 24 jam. Kita punya belajar part time. Mereka punya belajar full time. Jadi bila full time 10 bulan belajar, duduk relax 2 bulan kerana bulan Ramadan dan sebagainya, alright, terbaik. Kita nak tiru konon-konon. Tapi majlis ilmu kita part time. Lepas tu nak tiru. Tak nak belajar, tak nak apa bulan Ramadan. Khusus untuk baca Quran. Khusus untuk sembahyang. Pegerlah. Tak kena kali, tak kena. Tak kena, apa dia panggil? Perbandingan tu. Kias batil dia panggil. Tak kena banding itu. Tak kena. Kalau nak kias betul-betul, kiaslah yang betul-betul. 10 bulan belajar full time. 2 bulan, bulan Ramadan tu full cuti. Baca Quran ni sembahyang aja. Barulah kena. Ini baru ada kenduri sikit pun dah gagal masuk kelas. Itu online. Itu online. Offline yang kat depan lagi tak ada harapan. Ini online pun baru mengantuk sikit dah. Tengok bantal dah. Itu hari biasa. Bulan Ramadan ni nak kali. Berapa jam? Kalau sejam, maknanya sejam tadi kali 70. Kita duduk sejam kali 70. Kali lah. Allah, rugi. Jadi saya kata, baca lah. Pun dia ringkas je ni. Wajib kita percaya dan beriktikad, sesungguhnya mayat itu apabila diletakkan ke dalam kubur, maka dikembalikan rohnya kepada jasadnya. Wajib kita beriman, apabila mayat tu dah masuk dalam kubur, dah ke bumi lah. Lepas dah ke bumi tu, waktu yang sama, hari yang sama, dikembalikan rohnya kepada jasadnya. Dikembalikan balik. Masuk balik. Roh masuk balik ke jasad. Macam mana agak-agak tu? Dalam terbungkus dengan kain kapan, dengan tanah penuh dekat atas semua tu. Dikembalikan. Sekira-kira faham ia akan pertanyaan dan soalan. Dan boleh dapat menjawabnya. Tapi bukan hidup betul. Dia antara hidup dan mati. Dia tengah-tengah. Dia macam
apa mimpi tak mimpi, macam baru bangun tidur tak, macam tu. Dia macam mimpi tak mimpi, dia macam tu. Dan dikembalikan ilmu. Yang ilmu yang kita ada dikembalikan. Dan maka kita boleh sedar. Tapi kesedaran tu bukan kesedaran sepenuhnya lah. Tapi antara sedar dan tak sedar. Dan bila malaikat tanya nanti boleh dengar lah. Dan boleh jawab. Setelah itu didatangkan Tuhan dua malaikat Munkar Nakir. Bertanya untuk tanya. Dan soal-soal akan mayat itu dari hal Tuhannya. Ma rabbuka, wa ma dinuka, wa ma nabiyuka, wa ma nabiyuk. Wa ma nabiyuka, wa ma dinuka. Maka kita kena jawab lah. Tanya apa? Tanya Tuhan, Nabi, agama apa, ikutan kita apa. Dan dari hal kewajipannya yang diperintah Tuhan supaya ditunaikan. Apa yang Allah suruh tunaikan, adakah engkau buat? Nanti malaikat tu tanya. Kiranya mayat ini daripada mereka yang beriman. Kiranya mayat ini daripada mereka yang beriman lagi membuat amalan yang soleh. Kalau mayat tadi jenis orang beriman dan buat amal soleh, maka ditaufikkan Tuhan dapatlah ia menjawabnya dengan sebaik-baik jawapan. Maka Allah bagi taufik, Allah bagi jalan, dia boleh jawab. Dalam keadaan sedar tak sedar, dia antara dihidupkan balik ni dalam kubur. Dia antara hidup dengan mati, dia antara sedar, dia antara tidur dan jaga, dia tengah-tengah tu. Dia macam di antara lah. Okay? Jadi boleh kalaulah dia tu orang baik, orang soleh, Allah taufikkan, Allah bagi jalan untuk dijawab dengan sebaik-baik jawapan. Orang ini beroleh nikmat dan kesenangan di dalam kubur hingga kiamat. Orang macam ni dia akan dapat nikmat dan kesenangan sebab dia boleh jawab soalan malaikat. Sekiranya mayat itu kafir atau munafik akidah ni, maka tidaklah ia dapat menjawab, tak dapat jawab. Sebab dia kafir dan munafik. Allah tak bagi taufik kat dia untuk jawab. Orang ini kena azab dalam kubur hingga kiamat. Allah, takutnya. Sampai kiamat kena azab. Kalau kiamat lagi 2000 tahun, 2000 tahun lah. Lepas pada tu pula, dekat pada mahsyar lagi satu hal. Maka tiap-tiap orang yang mati tentu kena soal Munkar Nakir. Tiap yang mati mesti kena soal Munkar Nakir. Dan merasa azab atau nikmat. Sama-sama akan rasa azab atau nikmat. Dengan tidak ada beza di antara mayat yang ditanam atau mayat yang tiada ditanam. Ni ada orang tanya, orang yang lebih buruk ni. Seperti dimakan binatang yang buas-buas atau mati hilang di dalam laut. Kalau maknanya orang yang mati kena bom. Orang yang kena makan buaya, kena makan harimau. Orang yang sebenarnya tak ada kubur lah, dia mati bom hilang gitu, mati dalam perut binatang kan. Macam mana? Dia tak ada azab kubur sebab dia tak ada kubur. Bukan. Azab kubur tu nama je, brand aja. Bukan bermaksud azab kubur tu mesti dalam kubur. Orang yang mati dalam laut pun ada azab kubur, ada nikmat kubur. Sebab kubur-kubur tu bukan kubur Melayu. Kubur Melayu tahu apa? Kubur Melayu yang gali-gali yang 6 kaki tu. Itu kubur Melayu. Maksud azab kubur bukan kubur tu. Orang Melayu panggil itulah kubur. Bukan. Azab kubur ni satu alam lain. Dia panggil alam barzakh. Duduk di situ. Jadi azab kubur ada walaupun dia dimakan binatang sekalipun. Walaupun duduk dalam laut, walaupun istilah dia panggil, dia tidak ada kubur. Kubur apa ni? Kubur Melayu tu. Dia tak ada kubur. Tetap ada azab kubur. Macam mana nak ada azab kubur? Sedangkan dia tak ada kubur.
Sebab dua kubur tadi, dua definisi yang berbeza. Azab kubur, kubur tu definisi lain. Dia masuk dalam kubur tu definisi lain. Satu bahasa syarak, satu bahasa Melayu. Kan biasa kan? Orang Melayu ni dia kan guna bahasa Arab, banyak bahasa Arab. Jadi masalah lah sikit. Nak faham. Azab kubur ni adalah satu alam lain. Dia panggil alam barzakh. Di situlah yang kena azab kubur. Kat mana? Kat alam barzakh. Bukan dalam kubur. Bukan dalam kubur Melayu. Macam tu. Kena cakap kubur Melayu tu. Nanti orang kata kubur Melayu, habis kubur Cina. Pelik pula. Letih macam ni. Maksud kubur Melayu tu, kubur dalam definisi maksud Dewan Bahasa dan Pustaka. Tu kot. Oh, letih. Tiap-tiap suatu ialah kerana Allah amat berkuasa atas tiap-tiap suatu, lagi sangat mengetahui. Tetapi segala hal yang berlaku pada mayat itu dilindungkan Tuhan daripada mata kepala. Bukan ini. Habislah kat situlah. Allah berkuasa untuk beralihkan dia daripada alam syahadah kepada alam kubur. Tetapi segala hal yang berlaku pada mayat itu dilindungkan Tuhan daripada mata kepala manusia. Mata kepala manusia tak dapat nampak, tak dapat tengok. Kerana menduga manusia. Kerana menduga, nak uji manusia. Supaya zahir dan nyata mereka yang percaya perkara yang gaib dan yang tiada percaya. Supaya terzahirlah orang beriman dengan orang tak beriman. Ujianlah bagi orang sebab Allah tak buka hijab untuk melihat mereka yang diseksa atau mereka yang menerima nikmat dalam kubur. Allah tutup hijab tu. Syurga pula, iaitu suatu nikmat. Balasan mereka yang beriman dan beramal menurut perintah Tuhan. Syurga adalah satu nikmat, balasan yang Allah bagi orang beriman dan beramal. Beramal soleh. Maka di dalamnya, dalam syurga tadi, penuh berbagai nikmat kelazatan yang belum pernah dilihat. Nikmat syurga tak pernah dilihat oleh mata. Tak pernah dirasa. Tak pernah didengar oleh telinga. Tak pernah terlintas di hati manusia di dunia. Tak pernah. Kalau terlintas saja, itu bukan. Habis tu yang kata dalam syurga ada begitu begini tu sekadar pinjaman saja. Bahasa pinjaman. Tapi sebenarnya bila dalam syurga, tak pernah lihat, tak pernah dengar, tak pernah terbayang. Tak pernah terlintas. Nanti kata dekat dalam syurga ada burung, boleh makan macam-macam, ada sungai arak. Itu sekadar bahasa pinjaman. Pinjam je. Nak bagi tahu ada sesuatu. Tapi macam mana sungai tu? Tak pernah terfikir, tak pernah terdengar, tak pernah terlihat. Nikmat tu. Maka kekal orang mukmin duduk dalamnya. Orang masuk syurga kekal selama-lamanya. Sebab syurga ni ada bahasa, ada kitab khusus panjang lebar lah sebab tu. Neraka pula iaitu tempat balasan mereka yang kafir dan orang mukmin yang derhaka. Neraka pula tempat balasan bila ditimbang nanti, maka orang ni orang kafir, maka masuk neraka. Dan orang mukmin masuk neraka juga. Mukmin yang mana? Yang derhaka. Apa maksud derhaka? Yang dia tak buat apa yang disuruh oleh Allah dan dia buat apa yang dilarang. Maka dipanggil mukmin yang asi, mukmin yang ingkar. Mukmin beriman tapi maksiat. Beriman tapi banyak buat dosa. Bila timbang amalan dia tu, yang dosa lagi banyak daripada pahala. Tapi beriman. Orang macam ni masuk neraka juga. Maka di dalamnya penuh berbagai-bagai. Maka di dalamnya penuh berbagai-bagai azab. Seksa, macam-macam azab seksa lah. Makan buah zakum lah. Makan, minum air panas atau apa macam gunung berapi punya lahar tu minumlah macam-macam. Minum-minum terkoyak habis semua macam-macam. Pakai selipar yang panas ni, bergelegak otak, macam-macam ada. Ini juga ada kitab yang khusus membicarakan tentang perkara ni lah. Banyak seksa. Yang belum ada azab dan seksa seperti itu berlaku di dalam dunia. Dekat dunia kita tak pernah terfikir pun betapa azabnya azab gitu.
seksa tak pernah terfikir, tak pernah terlintas, tak pernah terlihat, tak pernah terdengar. Maka ia tempat yang kekal bagi mereka yang kafir. Orang kafir kekal selama-lamanya. Orang yang tak beriman kekal selama-lamanya dalam neraka. Adapun mukmin yang derhaka, duduk ia sekadar banyak dosanya juga. Mukmin pula, tapi bila timbang banyak dosa pada pahala, masuk neraka kadang mana? Bila habis je dosanya dibakar oleh api neraka, maka dia akhirnya masuk ke syurga juga. Tapi dengan satu syarat lah, dia kena ada iman. Dan imannya iman yang sahih, iman yang benar. Dia bukan sekadar beriman, tak iman yang benar. Walaupun sebesar zarrah iman dia, tetap juga akhir sekali masuk ke syurga. Cuma lamalah duduk dalam neraka tu. Jadi kalau orang kafir kekal masuk dalam neraka, kesianlah kat orang kafir. Macam mana tu? Kesianlah kat orang kafir. Dia lahir-lahir kafir lah. Memanglah dia dengar Islam, dia ada dengar, tapi memanglah dia tak masuk Islam. Tapi macam kesian, tak kesian ke kat orang kafir? Ramai pula tu orang kafir masuk neraka. Kalau masuk berjuta tahun, lepas tu masuk syurga, okey juga. Ini masuk selama-lamanya, tak kesian ke? Macam mana nak jawab? Nak kesian, tak kesian kan? Allah adalah Tuan punya. Honor. Allah adalah honor. Allah adalah Tuan punya. Tuan punya tu dia nak buat apa, ikut dia. Mana boleh kata kesian, tak kesian, zalim ke tak zalim. Mana boleh kata gitu. Sebab dia honor. Maka Allah nak masukkan dalam neraka, ikutlah. Nak macam mana? Allah tu honor. Macam kita lah. Kita beli ayam. Kita beli ayam 20 ekor. Bila ayam tu dah agak dewasa, nak sembelih tak? Tak kesian ke? Ayam tu pun ada mak bapak juga. Ayam tu pun ada anak-anak. Siapa nak bagi nafkah dekat anak-anak dia? Tak kesian ke kat ayam tu? Kita sembelih ayam ni seekor. Habis ada lagi 19 ekor ada lagi hidup. Kesian dia. Kau tak sembelih yang lain, kau sembelih yang dia pula. Tak kesian kat dia. Kau ni zalim lah. Mana boleh? Ayam ni aku beli, aku bela daripada kecil. Bila dah ni, suka hati aku lah nak buat apa? Zalim tak? Tak zalim pun. Lepas kita dah, tak sebab kita punya, kita honor zalim benda je. Yang zalim ni ambil orang punya. Kemudian, lepas kita dah sembelih ayam tu, kita pun buat masak kari. Orang cakap engkau ni, kau tengok tu ayam yang kau tak sembelih ada lagi 19 ekor hidup-hidup elok-elok aje. Tapi yang ni sampai dah jadi kari dah dia. Kenapa kau buat kari? Kenapa kau tak buat kurma? Kenapa tak buat sup? Ayam aku. Aku nak sembelih, aku nak bunuh dia, nak bunuh lah, kita nak sembelih. Aku nak masak apa pun, aku nak biar yang ayam yang lain hidup, suka hati aku lah. Aku punya, aku nak buat apa pun. Aku nak masak kari, kau sibuk semua masak kurma lah apa. Kau punya ke? Aku punya kan? Kau ni zalim tu. Zalim apa ni aku punya? Lepas tu, yang lebih-lebihan ayam tu kau bakar. Kau tak kesian ke kat ayam tu kau bakar, menggelupah kulit dia. Kau bakar, buat ayam bakar. Kau percik pula dengan minyak, bakar. Kau ni zalim betul kan? Kau tengok ayam 19 ekor tu, elok-elok je hidup, elok-elok je duduk dalam reban. Tapi yang seekor ni bukan sekadar kau sembelih apa macam-macam. Kau bakar lagi dia. Suka hati aku lah. Aku terasa nak bakar, aku bakar lah. Jadi begitulah perumpamaan je tu. Yang tadi tu kita beli ayam, bukan kita buat ayam. Kita beli ayam, kita bela ayam. Sekadar tu pun kita boleh kata suka hati aku lah nak buat apa dengan ayam ni. Allah bukan bela kita. Allah buat kita daripada tak ada kepada ada. Lagilah milik sempurna. Hak milik kekal. Bukan 99 tahun, bukan 999 tahun. Bukan. Hak milik kekal. Sebab Allah yang mencipta kita daripada tak ada kepada ada. Kita yang beli ayam tadi, bukan kita cipta ayam tu. Ting, ting jadi ayam. Tak. Ayam dah ada yang kita beli. Kita beli ibu ayam, ada bertelur, dapat anak daripada ada sumber. Tapi bukan kita cipta daripada tak ada kepada ada. Tidak. Sedangkan Allah, hak milik Allah kekal. Daripada tak ada kepada ada Allah cipta kita. Lebih-lebih lagi nak buat apa? Nak masuk neraka ke, nak masuk apa ke? Tak ada masalah. Tak ada kira, tak ada apa pun. Tak dinamakan zalim pun. Sebab Allah Maha memiliki. Allah memiliki segala-galanya. Milik Allah adalah sempurna. Tam.
sempurna. Saya baca ringkas-ringkas je tu. Sebab kita nak habis kan. Jadi kita berhenti dekat qada dan qadar secara ringkas je ni, qada dan qadar. Secara ringkas kita berhenti kat qada dan qadar, kita sambung minggu depan. Kita sambung minggu depan qada dan qadar. Mana ni? Qada dan qadar minggu hadapan insya-Allah. Kemudian kita sambung lagi minggu sekali lagi. Kemudian kita khatam kitab Risalah Tauhid. Dan saya bercadang Risalah Tauhid nanti saya akan buat inilah sedikit catatan. Jadi wallahu a'lam. Tunggu dulu.